Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ini hari saya dalam perjalanan pergi ke Genting Sekong. Genting Sekong di kawasan area Sukau lah, area Sukau. Okey. So, lebih kurang dalam sejam 15 minit lah daripada Lahadatu pergi ke Genting Sekong tu. Okey. So, another days in Jeep Planter Life, normal routine. So sekarang ni kita update balik lah. Apa aku nak cakap tak tahu, tapi just want to show jalan yang akan kita tempuhi lah untuk ke Genting Sekong tu kan? Dan macam mana keadaan jalannya daripada Lahadatu pergi ke Genting Sekong tu. Macam kita tahulah, kita Sabah ni keadaan jalannya rasanya yang paling teruk lah di Malaysia kan. Mungkin macam-macam faktor lah, keadaan muka bumi, keadaan tanah, lain-lain lagi lah, kita tak nak sebut lah kan. So kita heran jugalah kenapa keadaan jalan di Sabah ni macam ni. Mungkin ada alasan yang tersendiri lah. Tapi inilah realiti yang terpaksa dihadapi oleh seluruh penduduk Sabah sekarang. So nanti tengoklah keadaan jalannya. Alright. Okay. So sekarang ni halfway kita akan sampai ke kawasan luar negara. Ni untuk makluman kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, ini dinamakan, kawasan ini dinamakan kawasan Paris, ataupun orang sini panggil Paris 3. Inilah dia pekan Paris 3. Okay. Dulu kat sini ni ada kedai banyak bekas terbakar. Okay. Ni kawasan Paris 3. So apa Paris tu kan, macam mana nama Paris tu boleh macam mana boleh adanya wujudnya perkataan Paris tu kan. Kalau kita baca macam Paris, maksudnya Paris. So menurut kata kawan-kawan lah yang saya kenal lah, dia memang ada banyak version lah. Okay. So salah satu versionnya dia orang cakap Paris tu bermaksud Persatuan Anak Rantau Indun Sabah kan. Macam tu lah lebih kurang. Persatuan Anak Rantau Indun Sabah. Itulah sinonim, akronim kataan Paris tu. Tapi mungkin saya salah, mungkin ada version yang lain. Kita kena rujuk balik lah kan. Tapi yang saya tahu, Paris tu maksudnya Persatuan Anak Rantau Indun Sabah. Sebab kat sini majoritinya adalah daripada bangsa Bugis kan. Sedikit info. Okey, kita sambung lagi nanti. Kebetulan jumpa dengan adik ipar lah. Adik ipar dekat stesen minyak Paris, Shell. Nak pergi Tawau Yang tahu. Oh, dengan mamak? Sendiri. Oh, sendiri. Mamak ada di camp? Oh, hati-hatilah Abang nak pergi Kinabatangan. Boleh bang. Okey. Masuk ni YouTube. Itu dia bawa van Boston. Tak sangka pula jumpa. Okey. So ini adalah contoh lah keadaan jalan di Sabah. Okey. So dalam perjalanan pergi ke Sukau tu, sebelum sampai dekat Jambatan Kinabatangan, dekat ada sungai Kinabatangan depan tu, kita akan lalui kawasan yang beginilah. Gini kan. So ni ada okey sikit dia dah letak batu. Kalau tidak sebelum ni memang keadaan jalan dia memang sedih kan. Tapi tak tahulah apa masalahnya, sebab jalan ni boleh kata selalu dibaiki apa semua, tapi dia punya kualiti dia tetap macam ni je lah kan. Boleh lah lalu, tapi
Kalau kereta tinggi okey lah, Hilux ke, 4 wheel drive ke, kan. Tapi kalau 4 wheel drive, kereta 4 wheel, kereta tinggi kan, boleh lah. Tapi kalau tengok kereta depan macam tu, tu kereta depan tu, ataupun kancil ke, ataupun kereta kecil, Myvi ke. Myvi okey, Myvi King kan. Lupa pula. Myvi dia terbaik tau lah. Dia mana-mana pun okey kalau Myvi. Tapi jalan dia memang macam ni lah. Tak tahulah sampai bila kan. Macam tak tahulah nak kata kan. Mungkin masalah dari segi peruntukan juga kan. Kita tak tahulah. Kita ni rakyat marahin. Yang urus semua ni YB, menteri-menteri. Mungkin dia lebih tahu. Mungkin dia ada, dia punya good reason lah why jadi benda-benda macam ni kan. So bukan nak kata kami komplain, tidak. Tapi nak tunjuk keadaan jalan yang terpaksa kami hadapi lah hari-hari. So bagi saya sendiri lah, orang Sabah ni kira antara orang yang sabar. Orang Sabah ni sabar. Okay. Alhamdulillah lah. Dari segi tu memang kita puji lah orang Sabah ni kan. Penyabar semuanya. Okay. Itu antara keistimewaan orang Sabah lah kan. Dan kelebihan kat Sabah ni, kita walaupun atas bumi, kita boleh nampak keadaan jalan di atas di bulan, macam permukaan bulan. So kan, kira betul lah orang Sabah boleh pergi bulan. Okey, ni kawasan Pekan Kinabatangan. Kinabatangan. So kat depan ni dulu ada selalu orang jual daging payau, udang galah. Murah-murah je. Daging payau dulu kami beli RM15 je sekilo. Sekarang mungkin ada RM20 sekilo payau kan. Okay, ni Sungai Kinabatangan. So ini ikon Kinabatangan, Jabatan Kinabatangan lah. Memang best lah lalu kat sini. Dia punya view dia, suasana dia tu kan, memang rasa macam, tak tahu lah, kalau lalu kat sini dengan sungai dia yang luas. Sungai ni sebenarnya Sungai Kinabatangan, sungai yang terpanjang lah dekat Sabah kan, nombor 2 lepas Sungai Rejang kan. So portion Kinabatangan ni memang jalan ni kira keadaan dia macam ni lah. Okay. So kat depan sana nanti ada Batu Tuluk, tempat apa ni, simpan tempat pengemumian, kawasan graveyard orang-orang dulu lah, yang disimpan dekat atas bukit. Kalau boleh tengok tu, atas bukit tu kan, nampak bukit tu ada pondok kat atas tu kan. Tu kira tempat, macam mana nama dia, kira dulu tempat ni lah, kawasan kuburan orang dulu lah, beribu tahun dulu, beribu tahun lah. Dia kira kawasan Batu Tuluk. Tu boleh nampak lah jelas kan. Boleh naik kat sana. Ada muzium juga, Muzium Batu Tuluk. Dia kira kawasan yang dipelihara lah oleh Kerajaan Negeri Sabah, untuk kita pergi melawat. Tu Muzium Kampung Batu Putih, Muzium Arkeologi Batu Tuluk. Dekat sini juga ada satu restoran best, restoran menu bersalai. Nanti balik kita boleh singgah lah kat situ. Makanan dia sedap, semua yang jenis bersalai, masakan kampung, warung sungai. Memang siapa-siapa kawan-kawan yang lalu area ni, cubalah try dekat restoran tu. Bagi aku memang okey lah, boleh masuk, sedap juga. Okay, so inilah keadaan jalannya. Okay, nanti kita sambung lagi. Alright.
Simpang Sukau. So sekarang ni dah jadi bulatan Sukau lah, sebab ada bulatan. Dulu belum ada lagi bulatan, jadi dipanggil Simpang Sukau. Okay, so kita tengok kat sini ni, kiri kanan ni kawasan replanting ladang Trekwind. Okay, Trekwind ladang Batu Putih lah. Ni kawasan replanting. Ini kalau petang-petang memang view dia memang amazing, cantik. Memang memukau dengan dia punya langit yang apa orang kata, langit jingga, langit senja. Memang cantik lah kawasan ni. Tapi keadaan jalan dia tengoklah. Kawasan jalan dia ni jalan je lah. Yang lain kat Sabah ni kita boleh kata tempat cantik kan, tempat menarik banyak. Cuma masalah Sabah ni jalan dia. Itu je. Kalau dia dapat maintain jalan ni kan, memang terbaik lah kan. Itu yang diharapkan oleh ramai rakyat Sabah kan. Sebab nak lagi yang menteri dia sekarang ni yang jaga menteri nak yang ni YB yang dekat sini ni, kawasan Bukit Garam Kinabatangan ni, tu yang ada dekat billboard tu kan. Kita punya Abang Bong tak tolong Abang Bong, kawasan Abang Bong ni kasih kasih cantik lagi lah kan. Mana yang boleh diperbaiki, kita perbaikilah, kita improve lah. Macam tu. So ni kita dah masuk ke Simpang Sukau. Okay, Jalan Sukau lah ni. So tadi kalau terus tu sebenarnya pergi ke Sandakan. Selamat datang ke Sukau. Okay, so lebih kurang dalam lagi 15 minit lah untuk pergi ke Genting Sekong. Okay, so dalam ni ada juga tempat untuk, dia banyak lah plantation dalam ni. Ada genting, ada Borneo Samudra, ada Trekwind, ada apa lagi, banyak lah tau, cantik tempat dia. Okay. Memang ada Sandabi, Sandakan Bay, kira dalam kawasan ni lah, Sandakan Bay. Okay. So banyaklah estate-estate yang ada dalam ni. Fekra pun ada. Okay lah, nanti kita sambung lagi. Okay. Fokus pada pemanduan dulu. Alright. Alhamdulillah, dia tak jauh lah daripada simpang Jalan Sukau tadi tu. Okay, kita dah sampai ke Genting Sekong dengan Genting Terus Hidup Oil Palm Mill. Okay, so inilah tempat dia. So kita terpaksa register dulu kan, tak boleh terus masuk, kena register dulu. Kita parking tepi dulu. Ini dia punya main entrance. So dekat sini nanti kita akan berjumpa dengan senior agronomis dia lah Genting, iaitu Mr. Alexander Aban. Okay, so nanti apa-apa hal kita roger balik. Kita sambung, kita turun dulu. Mana jangan lagi. Nanti kita ni balik, mungkin sini tak boleh rakam ni. Selesai daftar dekat pondok pengawal. So untuk masuk ke ladang Genting ni memang agak strict sikit. Okay. Kena complete dose, Bayar Sejahtera kena scan, sijil kena tunjuk. So itu dia punya prosedur lah yang perlu kita follow. Kita masuk tempat orang, kita ikutlah cara orang kan. Kita kan tetamu, kena ikutlah tuan rumah punya style. Okay, jadi siapa-siapa yang nak masuk ke ladang Genting, pastikan anda telah complete dose sepenuhnya. Okay, alright. So inilah dia punya perjalanan pergi ke office
Mr. Alex ni kira dia macam dia ergonomis lah. Okay, ergonomis training center. Kat sini dalam ni ada training center. Ni kolam. Cantik jugalah dia punya landscape. Landscape dia not bad. Memang seronok juga kerja ni. Sebab kita pergi banyak tempat kan. Kita pergi tengok ladang, banyak ladang, tengok polisi yang bermacam-macam daripada macam-macam company. Dekat situ kita boleh tengok, kita ambil yang baik. Kita boleh tengok, kita boleh belajar. Maknanya untuk manage ladang sawit ni sebenarnya bukan hanya pada satu method saja. Okay? Bergantung kepada polisi company, bergantung kepada keadaan muka bumi, kan, bergantung kepada keadaan bentuk muka bumi dah cakap weather tempat tu. Sabah lain, dekat Semenanjung lain kan, sebab dah bulan hujan pun berbeza iklim tu kan. Dia punya orang kata apa, human behaviour pun, culture satu tempat tu juga akan memain peranan lah. Dekat Sarawak mungkin lain, dekat area Sabah lain, Semenanjung lain kan. Dan juga undang-undang sikit sebanyak akan memberi kesan kepada cara kita manage ladang tu lah. Okay, so kita akan pergi ke Genting Plantation Training Center. Ini adalah office Mr. Alex lah. Alright, cantik, office di atas bukit, terasing, sunyi sikit. Memang dia punya suasana tu memang terbaik lah. Memang biasa. Okay, kita sampai. Alhamdulillah, syukur dipermudahkan urusan. So ni nanti kita kena bagi dekat Mr. Alex lah, Mr. Alex, untuk dia sign sebagai bukti yang menunjukkan kita jumpa dengan Mr. Alex. Alright. Okay, kita sambung lagi nanti. Alright. Okay, baru je lepas jumpa dengan Mr. Alexander Aban, ada ergonomis for Genting Plantation lah, in Genting Sekong Estate. So dah bincang dengan dia lebih kurang apa semua kan. Ajak makan tengah hari, tapi tadi Mr. Alex cakap dia ada meeting lagi. So next time lah, dia kata. Okay, no problem lah, next time. So basically kerja hari ni, bukan kerja hari ni lah, tujuan hari ni dah settle. Kita dah jumpa dengan Mr. Alex dan bincang tentang apa ni, ikut data collection. Kita nak buat data collection di tempat, di Genting Estate lah, untuk area Sukau and Ladatu. Sukau dan Ladatu tu dekat Jeroko lah. Basically mungkin kita akan ambil data collection tu dekat Genting Sualamba dengan Genting Tanjung lah. Okay, so lebih kurang macam tu lah ceritanya. So sekarang ni jam menunjukkan pukul 15 minit lagi, pukul 1 tengah hari. Dah nak sampai waktu makan tengah hari kan? Pukul 1 dah, perut pun dah berbunyi. So kita tengok lah. Ada tadi bekal daripada bini bawa, bagi sikit bekal. Kita tengok apa yang dia bagi kan. Boleh lah sambil kita makan atas kereta kan. Kalau makan sorang-sorang ni tak best, kena ada kawan. Jadi kalau tak ada kawan, kita makan atas kereta je lah kan. Kalau ada kawan boleh lah makan kedai, sedap-sedap sikit. So Alhamdulillah, ini ada sikit bekal yang dibekalkan oleh isteri tercinta. Okay, so apa-apa pun kita makan dulu, bersyukur. Alhamdulillah, segala apa ni, kerja semua dipermudahkan. Rezeki pun dapat makan kuih, alhamdulillah, kenyang juga. So itulah sikit sebanyak tentang apa ni, perjalanan satu hari ni sebagai dalam apa ni, G planter lah kan, kerja G planter.
perjalanan daripada Lahad Datu pergi ke Genting Serkong di area Sukau. So apapun, nanti kita jumpa lagi di ruangan yang akan datang. Semoga apapun usaha yang kita buat, kerja apapun yang kita buat, yang penting kita kena kerja ikhlas, minat dengan kerja kita, niat kerana Allah Ta'ala, keadaan dia. InsyaAllah segala usaha kita tu akan dipermudahkan dan diberkati. InsyaAllah, amin. Tengok, ada insek masuk. Kat luar. Okay, jumpa lagi akan datang lain kali, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.